Baik, yang ke-12, beriman bahawa Masih Ad-Dajjal akan muncul dan tertera di antara kedua matanya kafir. Dan bolehlah kita betulkan, ya, kafir bukan maknanya kaf ada alif, ya, kafara tanpa alif, ya, tapi maksudnya kafir lah, ya. Kafir maknanya orangnya kafir. Kafara itu sifat bahawa dia kufur, ya. Tertera di antara kedua matanya kafara, ya, kufur. Kita hanya perlu beriman dengan hadis-hadis yang menyebut tentangnya dan bahawasanya ia adalah makhluk. Isa bin Maryam alaihi salam akan turun dan membunuhnya di pintu Lud, ya, di bumi Palestin, ya, dekat dengan Masjidil Aqsa. Kita kena termasuk dalam iman kita bahawa di akhir ke zaman kelak, ya, antara tanda-tanda akhir zaman yang besar, tanda-tanda akhir zaman ada dua, satu yang kecil, satu yang besar. Satu yang kecil antaranya adalah kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Itu tanda kecil. Tapi ada tanda-tanda besar, ya, iaitu turunnya Ad-Dajjal, lepas tu turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bersama-sama dengan Imam Mahdi, ya, daripada keluarga, silsilah keluarga Nabi. Lepas tu akan adanya Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan akan adanya ad-dabbah, haiwan yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, sehinggalah tanda kemuncak tanda akhir zaman itu adalah terbitnya matahari daripada sebelah barat, ya, sebelum bangkitnya hari kiamat, ya. Jadi Ad-Dajjal dia akan membawa kerosakan. Fitnah Ad-Dajjal dia menjadi ujian buat manusia pada ketika itu. Kenapa? Kerana dia berikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, bahkan kelebihan yang menampakkan bahawa dia menjadi Tuhan. Dia akan meminta hujan turun, hujan akan turun. Dia akan mengeluarkan tanaman, Dajjal, dengan perintah dia. Bahkan dia boleh hidupkan orang yang mati, ya. Ini semua kelebihan-kelebihan yang kita tak panggil mukjizat sebab dia bukan Nabi, tapi untuk menguji manusia ketika itu. Maka akhirnya akan ramai daripada mereka yang lemah imannya akan tertewas menjadi pengikut Ad-Dajjal. Tapi Rasulullah dalam hadis mengatakan bahawa Ad-Dajjal akhirnya akan menguasai keseluruhan bumi ini. Dia mempunyai kuasa, kemampuan untuk pergi ke serata dunia dalam masa yang sekejap, ya. Sehinggalah dia sampai ke bumi Madinah, tetapi ternyata dia tak akan dapat masuk kerana Nabi mengatakan malaikat menjaga, ya, sempadan-sempadan bumi Madinah itu. Adalah kisahnya yang agak panjang tentang Ad-Dajjal ni. Walau apapun kita kata, fitnah Ad-Dajjal ni sangat dahsyat. Bahkan tidak boleh untuk seseorang itu yakin dengan dirinya dan mengatakan bahawa tak apa, aku boleh selamat. Tidak, ya. Sebaliknya Nabi SAW telah mengajar kita supaya dalam salat, dalam tahiyat, sebelum memberi salam kita baca doa. Siapa yang tak hafal doanya boleh tulislah doanya, ya. Seperti mana, ya, doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat, ya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, lindungilah aku, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lindungilah aku daripada azab kubur, ya. Wa min Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar, ya, wa min azabi jahannam, dan daripada api neraka. Lindung daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada ujian hidup dan mati, ya. Kita hidup dan ketika kita nak mati, ketika ajal kita datang, itu pun kita akan diuji juga. Di mana syaitan dia sentiasa akan mengambil kesempatan sehingga ke saat-saat akhir. Kita kena hati-hati juga. Sebab itu Nabi kata, siapa yang kata-kata yang terakhir la ilaha illallah, dia akan masuk syurga.
Mungkin kita buat kesimpulan mudah, senanglah. Tak, kita kena ingat, ketika saat-saat nyawa kita sampai ke kerongkong, syaitan akan terus menerus cuba sedaya upaya untuk membuatkan kita syirik dan kufur dengan Allah. Jadi kerana itu kita kena sangat berhati-hati. Fitnah hidup dan mati, dan kejahatan fitnah Masih Ad-Dajjal. Ini doa yang diajar oleh Nabi untuk kita baca dalam tasyahud akhir sebelum beri salam.